Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wat ta'lim wa tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك علما لدني ومشربا صافيا هنيا وهاب يا غني. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Yang pertama-tama dan selama-lamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sehingga ke hari ini masih lagi diberikan kepada kita ruang dan peluang untuk sama-sama kita berada di dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang padanya setengah daripada ulama menganggapnya sebagai satu madrasah. Madrasah ni kalau dengar bahasa mudah kita ni sebagai sekolah. Bapa dianggap sebagai sekolah. Sekolah ni tempat orang belajar. Dan daripada apakah kita ni belajar di dalam sekolah Ramadan ini? Banyak perkara. Di antaranya mengajar kita kepada kesabaran. Di antaranya mengajar kepada kita rasa simpati, rasa kasihan. Di antaranya Ramadan ini dia mengajar dan melatih kita untuk kita terus pada melaksanakan ibadah dalam mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Itu sebahagiannya. Ada sebahagian daripada ulama yang menganggap Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah, bulan latihan, dan tidak lari daripada hak tadi jugalah. Latih kita kepada meningkatkan rasa sabar, rasa simpati, rasa kasihan. Banyak pada kelebihan dan pada fadilat Ramadan. Dan alhamdulillah kita telah pun sampai sehingga separuh Ramadan. Pada hari ini kita masuk pada 16 hari bulan Ramadan. Sebagai muhasabahnya kepada diri saya dan juga kepada muslimin muslimat, yang boleh kita tenung, yang boleh kita renung, yang boleh kita hisap pada diri kita sendiri. Dan hisap ini, perhitung amal ni, untuk kita hitung diri kita sendiri. Bukan untuk kita tuju, untuk kita tuding pada orang lain. Sebagaimana ada satu kata-kata yang masyhur daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Saya ingat dulu dalam khutbah yang kedua, Tok Khatib rajinlah duduk sebut. Masa tu kita pun budak-budak lagi. Learning ni tak ada dah. Ya. Satu kata-kata ni bagus.
Apa dia? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Dulu saya ingat dulu memang ada dalam teks khutbah yang kedua. Lah ni tak ada dah. Lama dah. Ya. Sayyidina Umar kata apa? Hisab amal kamu di atas dunia ni sebelum kamu dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun timbanglah amal kamu di atas dunia ni sebelum amal-amal kamu tu ditimbang di atas neraca Allah Subhanahu wa taala. Apakah maksud daripada kata-kata Sayyidina Umar ini? Sebagai muhasabah kepada kita, untuk kita perhati, untuk kita tilik dalam separuh Ramadan yang telah berlalu, bagaimanakah tingkatan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hak pesan ni, pesan yang pertamanya, pesan saya pesan ke diri sendirilah. Sebab apa hak tukar khabar ni, bahagian khabar sedap sangat. Ada sebab apa nak tuju kat orang? Ada, jangan tuju kat orang, tuju ke diri kita dulu. Tengok dan ingat balik daripada 1 Ramadan sehingga ke 15 Ramadan. Ya. Jangan tengok hak banyak, tengok hak mana luput daripada kita ni. Yang pertama, hak sudah barang pasti luput daripada kita waktu. Daripada 1 hingga 15 tu tak berulang balik dah. Dan 16 nak habis sampai ke 29 ataupun 30 belum tentu. Maka hak luput tu ingat, tengok, tilik. Ada dok lagi selain daripada luputnya waktu, luput hak bahagian lain pula. Maka kalaulah ada luput daripada apa? Fadilat, kelebihan Ramadan, maka ada bagi ni hak Allah beri ni, maka kena sungguh supaya apa? Hak luput tu bukannya kau hilang, kau luput, akhirnya habis pakai kelar gitu saja. Maka kalaulah ada orang dia tidak merasa apa-apa, tak rasa amda pun, dia tidak rasa akan kehilangan waktu-waktu yang berlalu daripada waktu-waktu keemasan di dalam bulan Ramadan ini. Kita bimbang akan jadi dari kalangan orang-orang yang rugi. Rugi sebab apa? Sebab Ramadan ini tak ada lah orang dok tahu belaka. Dengan kelebihannya, dengan ganjarannya, dengan tiap apa amal yang dibuat di dalamnya, semuanya dilipat kali gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahu. Tinggal lagi hak tahu tu kita nak amal. Kita nak praktik, kita nak terjemahkan dalam bentuk amal ibadat di dalam bulan Ramadan ini. Maka ada orang dia rasa biasa, dia rasa tidak ada apa-apa istimewa, dia rasa macam ke serupa je macam ke masa-masa lain pun. Maka kalau orang yang macam ni rugi kerana tidak ada kesedaran padanya dalam mengecapi kelebihan bulan Ramadan ini. Sebab inilah kata ulama, sebahagian daripada ulama mengatakan inilah khususiat kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan ini
dia tidak ada pada umat-umat yang terdahulu. Tak ada. Walaupun mereka telah kenal dengan nama Ramadan ini sejak daripada zaman jahiliyah lagi dah. Nama Ramadan ni lama dah, daripada zaman jahiliyah lagi. Tetapi apabila dibangkitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setengah daripada ulama tarikh kata pada 17 hari bulan Ramadan, berkebetulannya esok, hari yang mula-mula diturunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bermula daripada saat itu, bermulalah kelebihan, segala fadilat, segala kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada umat akhir zaman dengan dibangkitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat kepada kita ni. Buktinya rahmat, Nabi ni bangkit dekat-dekat hampir 1500 tahun. Ini 1444 Hijrah, tambah 13 tahun lagi. Tambah 13 sebab apa? 13 tahun Nabi duduk Mekah. Masa tu tidak dikira lagi dengan perkiraan hijrah. Maka dalam tempoh itu, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa akhirnya sehingga siapa pada kita ni yang pada hari ini kita boleh beriktikaf dalam masjid Gauntuk Nasib, yang kita boleh berjamaah subuh, yang kita boleh berzikir, berwirid, bertahlil. Semuanya itu sebab apa? Sebab bangkit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau dak siapa seruang tu, dak siapa dakwah tu, maka boleh jadi kita pada hari ini bukanlah dengan nama hak seperti nama mana nama kita learning ni. Boleh jadi. Boleh jadi orang dok panggil saya ustaz, orang dok panggil dengan nama Muhammad ataupun dengan nama Muhammad Sofi. Sebab dok siapa seruang. Kalau ikut pada sejarahnya, negeri kita ni, kalau Terengganu, Kelantan, Kedah tua, Perlis, agamanya Buddha. Bayangkan kalau hak pasal ustaz learning ni, pasal pakai kain ihram warna kuning tu. Tok Cha orang panggil. Dah Buddha. Hak alik utara, hak alik selatan Hindu. Itu sejarah dulu. Maka syukur dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, menjadi rahmat kepada sekalian alam. Maka kita pada hari ini mengecapi di antara rahmat-rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui kebangkitan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bermula daripada situlah bermulanya kelebihan di dalam bulan Ramadan ini. Yang tak ada pada umat lain. Contohnya bangkitnya Nabi Isa, ataupun contohnya bangkitnya Nabi Yahya, Nabi Zakaria pada bulan-bulan tertentu. Bulan tu tak jadi mulia dengan sebab bangkit Nabi pada bulan tu, pada zaman tu, tidak.
Dia sekadar kemuliaan pada kaum itu sahaja. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam start daripada dia bakit, maka jadi mulia banyak. Jadi mulia bulan Ramadan. Jadi mulia umat akhir zaman. Ya. Umat akhir zaman ni jadi mulia dengan sebab apa? Dengan sebab bangkitnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam bulan Ramadan itu, kerana kemuliaannya itulah dilipat kali gandakan sekala amal usaha yang sedikit, tapi Allah beri jadi banyak. Allah beri jadi banyak. Ya, danlah saya baca dalam slide yang ditulis, yang dikongsi dalam slide masjid kita ni. Buat satu kefarduan dilipat kali gandakan sehingga 70 kali ganda. Buat satu amal hak sunat, pahala seperti mana amalnya fardu. Ni iktikaf dalam masjid ni sunat. Pahala macam ke hak wajib. Kita duduk dengar tazkirah, duduk dengar majlis ilmu sekarang ni sunat. Tapi pahala ni wajib. Pahala seperti buat kefarduan. Bulan lain tak ada ni. Sebab itu ada orang dia ada salafus soleh, ada ulama, dia berasa sangat rugi bila dia luput sedikit amal. Buat hak sikit, tapi hak sikit itu dalam bulan Ramadan, bulan tu tidak terbuat contohnya, dia rasa Allah rugi. Bahkan kau nak habis Ramadan, kau sedih, kau nak habis Ramadan, kau rasa bimbang, kau rasa gusar, kau rasa susah hati. Sebab apa? Hak banyak-banyak segala lipat kali ganda Allah nak beri ni, bulan lain tak ada. Lepas pada tu, bila habis, takut hak Ramadan akan datang tu, takut tak dang. Sebab itulah ya, menjadi satu kegusaran ya, di dalam hatinya orang-orang yang beriman, hatinya para ulama, para salafus soleh zaman dulu. Begitu dia bimbang, dia takut bila berlalu Ramadan, dalam keadaan dia takut tak dang ya, Ramadan yang akan datang. Sebab kelebihan, sebab fadilat yang begitu banyak ini. Dan satu hak tadi, buat satu amalan fardu 70 kali ganda, buat hak sunat sehingga buat hak sunat dapat pahala hak fardu, hak wajib. Dan ada satu malam yang kelebihannya lebih baik daripada 1000 malam, iaitulah Al-Qadr. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, segala fadilat, segala kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita ini, maka kata ulama, dia bukanlah menjadi fokus yang utama kepada kita. Untuk kita ni bila mari Ramadan, kejar ke fadilat, kejar ke kelebihan. Sebagai seorang awam, kita ni orang awam lah ya, tidaklah menjadi kesalahan untuk kita berlumba-lumba meraih fadilat ataupun nak cari akan fadilat kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala nak beri pada kita. Lebih-lebih lagi ni kalau nak habis Ramadan ni, maka dari kalangan kita terutamanya kita nak mencari Lailatul Qadar. Hak kelebihan 1000 bulan ni. Boleh hak ni
Ibarat kalau orang makan makan dengan satu makanan, kenyang nyando. Dah lah kenyang nyando pula. Dah. Nak kata puas hatinya. Tapi lebih hak ni beribadat dengan sebahagian daripada malangnya sahaja pun tetap dia dapat fadilat, dia tetap dia dapat kelebihan 1000 bulan. Tapi kata almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi, bukanlah itu yang menjadi fokus keutamaan kita orang Islam di dalam bulan Ramadan ini. Segala fadilat, segala kelebihan, segala lipat kali ganda yang Allah nak beri itu adalah keistimewaannya, bonusnya, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lebihnya kita ni jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk bulan Ramadan ini, Nabi beri galakkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dengan hadis-hadis macam tadi lah, dengan kelebihan-kelebihan, dengan fadilat ni, supaya apa? Supaya semakin suka kita untuk beramal, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan dikeranakan dengan kelebihan saat ni, bukan dengan sebab lebih, bukan dengan sebab banyak. Akhirnya bila habis Ramadan dia pun berhenti, dia tak buat dah. Sebab apa? Sebab tak ada dah hak lebih tu. Tak ada dah fadilat duduk iktikaf, pahala sunat boleh, pahala wajib. Maka bulan lain dak tunggu dah tazkirah subuh, tak apa, tak ada dah fadilat habis dah. Dak zikir, dak wirid dah, dak, tidak memperbanyakkan zikrullah dah. Apa habis dah. Kurang dah bangun malam, kurang dah tahajud, kurang dah amal-amal, kurang dah sedekah. Apa habis dah. Sebab apa? Sebab yang dikeranakan itu kerana lebih hak Ramadan saat ni. Maka habis Ramadan habis. Maka kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ya, kun rabbaniyan, jadilah hamba Tuhan yang rabbani, yang sungguh-sungguh buat amal ni kerana Allah. Wala takun ramadaniyan, jangan jadi ramadani. Ramadani hak peseng, orang buat amal sebab apa? Sebab Ramadan. Masuk Syawal kok balik asal, macam ke bulan Syaban, bulan Rejab. Habis dah. Habis dah hak pemurahnya dia di dalam bulan Ramadan, hak sedekah, hak baca Quran, hak amal-amal dak weh. Masuk Syawal je habis dah. Sebab amalnya itu kerana Ramadan saat ini. Dan tidak juga kerana Lailatul Qadar. Sebab apa? Sebab Lailatul Qadar ni rahsia di dalam bulan Ramadan. Orang duduk berteka-teki. Orang duduk berteka-teki bila setengah sebahagian daripada sahabat start daripada malam ni dia cari lalu dah malam yang ke-17. Walaupun Nabi kata cari Lailatul Qadar ni 10 yang terakhir, terutamanya malam-malam ganjil. Bahagian sahabat malam hak 17 tu start lalu dah cari Lailatul Qadar. Kau sungguh dah. Sebab apa? Sebab pada perkiraannya 17 Ramadan itu dibangkitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada daripada awal-awal lagi dah cari Lailatul Qadar ini. Maka Lailatul Qadar ini rahsia Allah Subhanahu wa taala yang Allah beri pada sesiapa yang dia kehendaki. Maka kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, sekiranya seseorang itu dia merasakan dirinya telah terluput
akan fadilat Lailatul Qadar yang sangat-sangat dia cari, akhirnya dia akan rasa kecewa, dia akan rasa putus asa. Sebab apa? Sebab hilang dah pada dia kelebihan malam Al-Qadar ini. Akhirnya dia tidak mahu meneruskan pada amal ibadahnya, sedangkan Ramadan masih lagi ada, Ramadan masih lagi berbaki. Apa dia jadi gitu tu? Sebab semata-mata fokus dia Lailatul Qadar. Tiba-tiba orang kata, Lailatul Qadar terlepas dah. Dia pun susah hati. Allah malang ngatuk sungguh, tidur. Ya, kata ulama, di antara tanda-tanda Lailatul Qadar ni, malam hok kita nak buat ibadat tu memang ngatuk-ngatuk sungguh, ngatuk pelik. Antara tanda, bukan mesti gitu, ya, bukan mesti gitu, tapi antara tandanya itulah. Ada orang yang ngatuk-ngatuk sungguh, bukan semua orang. Itu tanda apa? Lailatul Qadar. Lepas tu kata Lailatul Qadar ni tiap-tiap orang dia tidak sama. Ada orang dapat awal, ada orang dapat kediang. Sebab benda ni tak boleh nak mengelak. Tak boleh nak mengelak apa? Contohnya kapung kontok nasib ni malam ni Lailatul Qadar, contoh. Ada keluarga duduk di Amerika, siang lagi dia pun telefon, sini ni Lailatul Qadar dah ni, malam ni dah sampai tidur lah, buat ibadat sungguh-sungguh. Saya ada adik di Texas, beza jarak masa 13 jam. Jadi kalau sini pagi, dinu tengah malam ni. Jadi kalau sini malam, jadi dinu siang lagi. Kerana dah khabar, dah telefon. Untuk dia apa? Untuk dia buat amal, untuk dia kata rugi ni. Boleh tak gitu? Tak boleh. Sebab apa? Tiap-tiap orang tidak akan sama. Sebab dia ni anugerah. Boleh jadi Lailatul Qadar dah Mekah, boleh jadi. Kat kita tak sampai lagi. Sebab apa? Sebab tiap-tiap orang itu qadarnya tidak sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ada orang Allah beri. Ada orang walaupun dia tidak dapat pada kelebihan Lailatul Qadar, tapi oleh kerana istiqamahnya, kerana berterusannya, dia dapat kelebihan-kelebihan yang lain yang boleh diumpamakan seperti mana Lailatul Qadar juga. Dan perbincangannya sangat panjanglah Lailatul Qadar ni. Tak sama tiap-tiap orang. Dan sungguh dia ni rahsia. Sehingga Nabi SAW pernah, dalam satu riwayat, Nabi nak khabar kepada sahabat, confirm Lailatul Qadar dah ni. Nabi nak khabar dah. Tiba-tiba ada dua orang balau. Nabi pelega. Ya, Nabi pelega dua orang sahabat yang sedang berkelahi. Nabi mendamaikan mereka berdua ni. Kemudian Nabi pun kata kepada para sahabat, ramai-ramai orang lain, sebenarnya aku nak cerita tentang Lailatul Qadar. Tapi tadi oleh kerana ada dua orang balah tadi, aku tolong pelega. Maka aku nak khabar, aku nak cerita tu dak ingat. Allah jadi siapa dak ingat. Dak ingat nak khabar benda, nak khabar bila hak sungguh, hak mesti hak confirm dapat. Akhirnya Nabi kata apa, carilah pada 10 yang terakhir, carilah pada hak ganjil-ganjil. Walaupun tidak mesti pada malam yang ganjil, boleh jadi pada malam yang genap. Tinggal lagi kita ni beramal, tambah, meningkatkan amal kita. Jadi tujuan apa Ramadan ini? Sebagai penutup kepada tazkirah pada pagi ini,
Oleh kerana Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata bukan dikarenakan dengan kelebihan tak ni, bukan dikarenakan dengan fadilat, bukan dikarenakan dengan ganjaran. Dah apa dia tujuan dia? Dua. Yang pertama, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, difardukan kepada kamu dengan kefarduan puasa ni sebagaimana difardukan kepada umat-umat sebelum kamu. Dengan apa tujuan dia? Moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa. Datangnya Ramadan ini dengan fadilat, dengan kefarduan puasa untuk menjadikan kita orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Yang kedua, Ramadan ini daripada awalnya sehingga ke akhirnya, daripada start malam hak mula-mula kita tarawih sampailah ke orang nembok bedil raya. Bila diisytiharkan esok tu 1 Syawal, sampai ke habis tu, sepanjang-panjang tu adalah untuk apa? Untuk beri peluang, untuk beri ruang kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sungguh-sungguh kita ni minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang 30 hari ataupun 29 hari yang dia beri tempoh, yang dia beri ruang, yang dia beri peluang kepada kita ni, hak kata mana lebih tak ni, tak lipat kali ganda saat ni, banyaknya ni. Hak tu sebab apa? Nak suruh kita ni banyak-banyak minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bila berlalu Ramadan, kita ni kembali kepada fitrah asal kejadian kita, suci daripada sebarang dosa dan noda kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu panggil Aidil Fitri, perayaan yang merayakan fitrah manusia kembali. Macam baby baru beranak. Baby baru beranak, dia tak ada dosa, dia tak ada salah apa-apa pun. Maka itulah orang yang beriman apabila berlalu Ramadan ini dalam keadaan tak ada dosa sikit pun. Hak tu keutamaan, hak tu lah sebenar-benarnya Ramadan ni kepada kita semua ni. Sebab itulah malaikat Jibril dia sumpah ke kita. Dalam satu riwayat, ya, saya baca mafhumnya, ya, Jibril kata apa? Binasa umat Muhammad, celaka umat Muhammad, gharima anfu abdin. Gharima anfu abdin ni, ya, dengan faham hak mudah kita ni, celaka, kasar, celaka seorang hamba tu. Jibril kata, bila datang Ramadan, kemudian berlalu Ramadan dalam keadaan dia tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia dengar Jibril sumpah gitu, Nabi ni dia tak ada lah seorang Nabi yang sangat kasih, yang sangat sayang ke umat dia, yang sangat bimbang, yang sangat susah hati kepada umat dia. Tak ada Nabi kita. Dia dengar Jibril sumpah gitu, dia tak kata, Jibril mu ni kasarnya mu kata ke umat aku. Doa agak hak molek-molek sikit. Umat aku ni lemah kan, umat aku ni banyak lah. Nabi tak kata gitu. Nabi bila dengar Jibril sumpah gitu, Nabi kata amin. Nabi amin doa. Nabi amin sumpah Jibril. Maknanya menjadi satu kerugian yang sungguh-sungguh, jadi satu kesalahan yang sangat besar bagi seorang yang beriman
seorang yang bertauhid dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bila datang Ramadan kemudian berlalu Ramadan dalam keadaan dia tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, rugi yang sangat besar. Sebab apa? Bila Jibril doa gitu tu, Nabi amin. Jadi baki daripada Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala masih lagi kurniakan pada kita ni, sungguhlah kita dalam keadaan kita ni sungguh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bila dia tanya Nabi, ya Rasulullah, kami ni orang puang, kalaulah kami jumpa dengan Lailatul Qadar, kami nak buat apa kalau kami uzur? Nak pergi masjid, nak iktikaf macam orang lelaki tak boleh, nak mayang tarawih macam orang lelaki tak boleh, nak baca Quran tak, serba tak boleh, bab uzur. Nabi kata apa? Banyakkan baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalimah yang rekah ni yang benda, ya Allah, mu ni sungguh suka memberikan kemaafan, maaflah kami ni. Minta maaf ya. Jadi minta maaf. Bila jumpa Lailatul Qadar, Nabi kata apa? Minta maaf banyak-banyak dengan Allah Taala. Duduk ulang hak tu, baca hak tu banyak-banyak. Minta maaf. Sebab apa? Sebab minta maaf ni supaya bila berlalu Ramadan dalam keadaan kita sungguh Allah maaf dah apa segala dosa kesalahan kita. Jadi itulah sebenarnya intipati kepada kita ni untuk Ramadan ini, sungguh kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa, dan kemudiannya menjadi hamba Allah yang suci bersih daripada segala dosa dan kesalahan. Ya muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya pun rasa tidak mahulah memanjangkan lagi tazkirah ataupun pertemuan kita pada pagi ini. Cumanya satu lagi, sebagai kita sebagai seorang yang beriman, sebagai orang Islam, lebih-lebih lagi dalam fadilat hari Jumaat ni, kita memperbanyakkan selawat dan salam kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keduanya, jangan lupa akan nasib saudara seagama kita di Palestin. Dan inilah yang berlaku pada tiap-tiap tahun bila bulan Ramadan. Israel laknatullah ni, dia kaca kepada orang-orang yang beriman. Dia kaca kepada orang Islam. Sebagai tanda kita orang yang beriman, sebagai tanda kita ni orang Islam, ada rasa simpati, ada rasa sedih, ada rasa sakit hati dengan orang yang buat gitu pada saudara seagama dengan kita. Bahkan bukan di Palestin sajalah, seluruh umat Islam yang dianiaya. Kita ni sambut Ramadan dalam keadaan aman. Kita sambut Ramadan, kita buat ibadat dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat, sejahtera. Orang tak kacau. Kita nak semayang, orang tak mari katok. Kita mari duduk dalam masjid, orang tak mari hambak. Di saudara kita di Palestin tu, nak semayang orang mari katok. Orang halau daripada masjid, tak beri. Maka kita doakan keselamatan untuk mereka. Kita doakan kehancuran untuk orang-orang Yahudi yang dilaknat ini. Moga-moga dengan berkat daripada Ramadan, dengan fadilat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, kelebihan-kelebihan ini, tidak kita tinggal doa-doa kita untuk saudara seagama dengan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala.
segala kelemahan dan kekurangan adalah daripada kejahilan diri saya sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.